A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah yang lepas kita mencelah dengan tajuk berkaitan dengan Hijratul Rasul. Pada minggu ni kita balik kembali semula kepada tajuk kita. Kalau merujuk kepada buku terjemahan itu dalam muka surat 26 27. Kalau muka surat ataupun buku terjemahan itu adalah pada muka surat 26 dan juga 27. Di muka surat 26 27. Pada beberapa kuliah yang lepas kita dah mula mengenai ataupun kita dah mula bincang mengenai hati, yang mana kita ambil sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, hati ini sebagai panglima kepada anggota tubuh badan kita, sebagaimana ataupun ketua kepada tubuh badan kita sebagaimana dia panglima kepada kalau askar. Dan juga hati kita kata ada 3 jenis, iaitu yang hati yang sihat, hati yang dengannya kita akan kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hati yang mana kita akan kembali kepada Allah, berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang salim ataupun dalam keadaan yang sejahtera. Dan kita juga telah melihat definisi hati. Definisi hati iaitu al-qalbul ladzi salima min kulli syahwah, iaitu yang selamat. Definisi kepada hati yang sihat iaitu hati yang selamat daripada segala syahwat yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun yang bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita sebut apabila hati itu sihat, maka dia akan menjadi suci, ubudiyah ataupun perhambaan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya apa-apa saja dalam kehidupan dia ni kalau dia buat sama ada daripada percakapan dia, perbuatan dia, daripada hati dia, semuanya akan berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tu kelas kita ataupun kuliah kita yang terakhirlah sebelum daripada kita masuk pada minggu dahulu ataupun kuliah yang lalu berkaitan dengan hijrah ataupun tajuk berkaitan dengan tema kepada Hijratul Rasul ataupun ma'al hijrah kita pada tahun ini, iaitu ummah rabbani, masyarakat ataupun negara harmoni. Pada hari ini kita sambung kepada jenis hati yang kedua yang kita namakan sebagai al-qalbul mayyit, hati yang mati. Hati yang sihat, hati yang mati dan hati yang sakit. Jadi hati yang sihat, yang pertama hati yang sihat, yang kedua ialah hati yang mati. Hati yang mati wa huwa diddul qalbis salim, iaitu yang berlawanan dengan hati yang sejahtera ataupun hati yang sihat ataupun yang sempurna. Hati yang mati lawan kepada yang sihat ataupun yang hidup sejahtera. Fahuwa la ya'rifu rabbah, maka kita kenal dia. Yang pertama sekalinya ialah la ya'rifu rabbahu, dia tidak mengenal Tuhannya. Hati yang mati ialah hati yang tak kenal Tuhannya, tak kenal Allah. Wala ya'buduhu, bila dia tidak kenal Allah maka dia tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuhibbuhu wa yardah, dan juga dia tidak mengikut apa yang
disukai oleh Allah ataupun apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hati yang mati. Hati yang hidup segala-galanya dia turut hak Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Tapi hati yang mati adalah hak segala-galanya berlawanan belaka dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang mati yang nombor 2 ni dia berlawanan dengan hak yang pertama. Yang pertama dia ikut Allah, yang kedua ni tak ikut Allah. Yang pertama dia kenal Allah, yang kedua ini hati yang tidak kenal Allah. Hati yang pertama ubudiyah dia. Ubudiyah, perhambaan dia, ketundukan dia, ibadat dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, turut belaka segala titah perintah Allah. Tapi hati kedua ini hati yang mati, dia tak turut belaka. Dia berlawan belaka dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang Tuhan suka, sama ada yang Tuhan tidak suka, semuanya tidak diindahkan oleh jenis hati yang kedua ini, kerana hati ini hati yang mati. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi. Bahkan hati ini adalah hati yang mengikut kehendak hawa nafsunya ataupun kehendak syahwatnya. Waqif ma'a syahawati. Waqifun ni maknanya berhenti. Waqafa tu maknanya berhenti. Maknanya dia ni tidak bergerak kecuali kalau bergerakkan dia tu ikut nafsu syahwat dia. Maknanya segala yang keluar daripada dia, kalau dia ni nak bercakap, dia tak bercakap kecuali hak dia bercakap tu adalah hak mengikut. Kalau dia bergerak mengikut hawa nafsu dia. Kalau dia bercakap mengikut hawa nafsu dia. Kalau dia bertindak juga mengikut hawa nafsu dia, bukan mengikut titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hati lagu ni dia tak ngaji pun tak apa. Hati lagu ni dia tidak mari masjid pun tak apa ni. Memang dia buat ikut dia nak je. Dia tidak buat dengan dia mengaji, dia tahu hak mana boleh, mana tak boleh, mana halal, mana haram tak. Hak ni dia buat ikut dia saja. Walau kana fiha sakhatu rabbih wa ghadabuhu. Walaupun pada perkara yang dia buat ataupun pada perkara kalaulah bercakap pada yang dia bercakap itu ada kemurkaan, sakhatu rabbih, ada perkara yang tidak diredai. Sakhatun maknanya ghadabun, maknanya yang dimurkai, yang dimarah, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia ikut hak dia walaupun tidak kenal dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta hak benda Allah Taala larang sekalipun, hak Allah Taala tak suka, Allah Taala marah sekalipun, bagi dia boleh buat. Ini hati yang mati. Maknanya kita ni kalau sampai tahap kita buat sesuatu dan kita tidak berasa, antaranya yang pertama sekali tak merasakan itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati itu pasti yang telah mati. Kita kenallah bahawa hati itu telah mati. Sebab itulah apabila seseorang itu melakukan dosa-dosa besar, contohnya dosa-dosa besar, pala kepada dosa ni syirik, lepas tu marilah dosa-dosa besar yang lain. Antara dosa-dosa hak besar ialah meninggalkan solat. Sebab meninggalkan solat itu antaranya disebut oleh ulama kita berdasarkan hadis Nabi adalah yang membezakan di antara Muslim dengan kafir. Membezakan antara orang Islam dengan orang kafir, solat, sembahyang. Maknanya antara ibadat besarnya adalah sembahyang. Manakalalah orang itu boleh tak sembahyang dan dia tidak berasa apa-apa, tak ada sensitiviti langsung, maknanya dia telah mati. Maknanya kalaulah kulit kita ni cobek pun tak berasa. Kalau ibarat kulit kita ni cobek pun tak berasa. Kalau muka ni napa pun tak berasa apa satu. Itu orang panggil dah mati dah. Dah tak berasa apa satu. Orang hati yang mati, dia boleh buat satu-satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buat dosa-dosa besar tanpa dia merasa apa-apa salah, tanpa merasa apa-apa ketakutan kepada Allah ataupun kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hati yang mati. Dia tak berasa apa-apa dah. Sebab itulah kita menyebut kembalilah hak mana disebut oleh para pakar medical kita ataupun perubatan kita. Kalau otak kita tidak berfungsi, seolahnya badan kita telah mati. Dia kira hidup mati anggota ni dengan otak. Sebab dia ditakbir oleh otak belakang. Bila kata otak kata gerak, gerak tangan. Bila otak kata jalan, jalan kaki. Bila otak kata tengok, tengok mata. Bila sistem di otak tu tak berjalan, jam, maka akan jam semua seluruh anggota. Antaranya yang berlaku kepada stroke.
Apabila sistem dalam otak ni, ada cerebellum lah apa semua dalam otak kita yang mengawal ni, bila mati saja sistem tu, maka tubuh badan kita pun mati. Dalam keadaan saat ni, supaya kita kena bius lah. Bila kita kena bius tu, tak berasa dah. Walaupun kita tengok tak apa ni, pisah duduk iri, luka, tapi lek kita ni kita berasa aja, berasalah pisah tu orang buat lalu. Tapi hak sakit skala tak berasa dah. Tak ada berasa gapo satu. Seolah-olahnya tidak ada rasa-rasa gapo. Itu seolah-olahnya orang yang sudah mati. Maka orang yang hati mati ni pun lagu tu jugalah. Bila dia buat apa-apa dosa saja kepada Allah, dia sudah tidak rasa apa-apa. Jadi kalaulah kita ni masuk dalam kalangan orang yang melakukan dosa tapi tak rasa apa-apa, so yang keduanya bukan setakat tak rasa apa-apa, dia mentakwilkan pula ataupun berasa lebih pula, boleh orang panggil boleh bakit pula, tak ada apa-apanya gitu. Bukan setakat contohnya orang yang tinggal semaya, orang yang tak solat, bukan setakat dia tidak solat saja, tapi dia takwil pula, dia kata tak ada apa-apanya maknanya tak ada gapo-gapo, dia melihat kepada dia langgar perintah Allah ataupun dia tinggalkan larangan Allah, tak ada gapo-gapo berlaku, maka dia takwil pula. Bukan setakat dia ni tak berasa gapo-gapo bila dia tak buat hak Tuhan suruh, ataupun bila dia buat hak Tuhan larang, dia takwil pula tak ada gapo-gapo. Macam juga dia ambil harta anak yatim. Sekarang ni banyak berlaku dalam masyarakat kita, menggunakan harta yang tidak betul. Sama ada guna harta orang secara khianat, mengambil harta orang secara khianat, sama ada curi ke, sama ada seruduk ke, sama ada dengan tipu ke dan sebagainya. Banyak kita menggunakan harta orang dengan cara yang tidak betul. Banyak berlaku kepada anak-anak yatim, digunakan harta dia. Begitu jugalah kepada orang-orang yang ditindas, orang-orang yang tidak bernasib baik. Begitu jugalah penindasan ni berlaku di mana-mana. Kalau kita sebut mungkin menjadi satu perkara yang sensitif. Antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam muamalat kita. Muamalat kita ni ada ayat hak Malaysia tu dengan Ustaz Surat Mi kan. Dalam muamalat kita ni, antara yang perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Dan antara perkara riba yang ada dalam masyarakat kita ni, banyak yang ada dalam masyarakat kita, asas pertama Allah SWT mengharamkan riba kerana berlaku penindasan kepada orang yang tidak bernasib baik. Penindasan kepada orang yang tak ada. Riba ni penindasan tak ada. Bukan semata-mata kita melihat kepada tambahan itu saja, tak. Tetapi kerana tambahan itu lagi tak mampu. Mampuslah. Ya, bila dia buta, dia kena bayar dengan riba, dengan tambahan, maka hak dia bayar tak mampu bayar. Apa dah dengan tunggakan yang dia kena bayar. Sebab itulah kita telah beralih sikitlah sistem kita ni. Minta maaf lah, depan hamba ni mungkin akan ada pakar-pakar perbankan kita. Betul. Tapi satu masa dulu kalau kita membeli dengan cara jual beli yang biasa. Jual beli yang orang panggil konvensional. Hak cara lama kita, hak cara riba. Maka apabila kita mari kepada sistem perbankan Islam ni, awal 80-an baru, bermula dengan bank Islam sebagai contoh, maka kita tukar sikit, switch daripada hak konvensional tu kepada Islamik. Nak jadi Islamik tu lagu mana hak asal? Asas silah jadi Islamik ni, yang pertama sekali berlaku kepada akad. Nak jadi Islamik tu, nak jadi Islam tu berlaku kepada akad, tu nombor satu. Masih ada lagi keuntungan yang diambil oleh pemiutang, orang hak piutang tu ada lagi keuntungan. Tetapi kerana akad, maka hak diambil sini sudah tidak dikira sebagai riba sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Kerana hanya akad saja, konsep saja yang diubah. Benda tu berlaku serupa aja.
Benda tu berlaku kadang-kadang orang pertikaikan dulu. Apa bila kita buat secara Islami ini, maka faedahnya ataupun kadarnya lebih tinggi lagi daripada biasa. Ada orang pertikaikan lagu tu. Apa? Kalau sistem konvensional boleh bagi rendah, kenapa kita bila kita kata Islami, maka dia jadi tinggi dan sebagainya. Maknanya amun ayat sini benda tu sama-sama ada. Keuntungan itu yang diambil oleh orang yang memberi hutang tu sama-sama ada aja. Kalau kita beli kereta lah ni, kita beli kereta dengan cara dulu hak ada kita panggil riba tu, dengan cara kita beli loan ni sama-sama ada keuntungan bagi pihak yang memberi hutang pada kita. Bagi pihak bank sama-sama dia dapat keuntungan. Tapi berapa keuntungan dulu kita panggil riba, hak loan ni kita tak panggil riba. Hanya kerana nombor satu sekali ialah akad yang menentukan konsep itu menjadi riba atau tidak riba. Menjadikan transaksi jual beli itu jadi riba atau tidak jadi riba. Hak mula kita pergi beli kereta, hak kita akadnya ialah kita beli kereta tu dengan harga sekian. Harga ditulis 50,000. Tapi bila diberi kepada kita jadual untuk membayar dalam masa 9 tahun, tubik-tubik sebenarnya kita membayar 75,000. Asalnya 50,000 harga kereta. Tapi akhirnya bila lepas 9 tahun kita bayar, kita kira rupanya 75,000. Ada 25,000 tambahan yang kita beri di situ. Kerana kita akad dulu, kita akad kereta zaman tu, dan kita tidak ubah kepada sistem hak ada dalam agama kita, Islam kita, muamalat kita ni, maka dia jadi riba. Ubah sistem sikit saja kepada antaranya baik bisaman ajil dia panggil. Antaranya. Banyak lagi sistem dia. Antaranya ialah menjual dengan harga kedia. Jual tapi dengan harga kedia. Maknanya kita akad beli kereta ni 50,000, akadnya harga kereta ini ialah tahun 2020 ni, habis tahun 2029, harga kita bayar ni, hak bulan-bulan kita bayar ni ialah harga 2029. Bukan harga 2020. Sebab masa ni harga 2020 50,000 kita beli, tapi setelah kita membayar dengan keuntungan pihak bank ambil daripada kita, pada 2029 75,000 harga dia. So, antaranya lagi ialah dibuat tukaran dengan seolah-olahnya kita meminjam. Contohnya dalam pribadi. Dalam pinjaman pribadi kita bukan pinjam duit. Kita dapat duit, tapi sebenarnya akad kita ialah dengan contoh membeli hartanah. Yang dibuat oleh bank-bank Islam kita yang guna dah sistem Islami. Kita beli tanah dengan harga sekian-sekian 100,000, sebenarnya harga tanah 100,000, tapi kita boleh duit daripada bank hanya 50,000 saja. Harga tanah tu memang 100,000, tapi sebab kita nak pinjam ni 50,000 saja, kita membeli tanah harga 100,000, terserah ke bank, bank bagi pitih kita 50,000 saja, tapi kita bayarnya bila kira-kira 10 tahun kita buat pinjaman sebenarnya 100,000 harga tanah tu. Banyak kaedah. Tapi hamba nak ayat sininya ialah hanya dengan konsep yang betul sahaja maka dah menjadi halal. Daripada sistem riba tadi sudah jadi tidak riba. Itu tidak dinamakan riba sebab kita bukan bayar harga loan ni tiba-tiba tubik 75,000, tapi kita bayar harga 75,000, sebenarnya kita bayar harga kemudian. Itu konsep dia. Jadi perkara ini berlaku kalau dulu kita tidak berasa apa-apa kita buat. Maknanya sebab semua orang kena buat. Contoh lah ni ada lagi lah ni. Semua orang nak pakai kenderaan kena bayar insurans. Sebab itulah kita ada alternatif. Dulu kita tidak ada bank Islam ataupun Islamic banking, perbankan Islam, maka kita apabila sudah ada perbankan Islam, kita wajib berpindah kepada perbankan Islam. Tidak semestinya bank tu nama bank Islam, nanti kata mengepeng pula. Tapi perbankan Islam. Maka kita wajib pindah kepada perbankan Islam. Dalam Islam ni juga ada sistem takaful. Ada sistem takaful. Maka apabila insurans dalam agama ni kita ubah dalam Islam ni, kita ubah kepada takaful. Sistem yang kita namakan sebagai takaful. Takaful belaka.
Nama apa-apa tak usah kira lah. Tapi sistem tu kita panggil sistem takaful. Daripada sistem insurans biasa, kita pindah kepada takaful. Itu apabila kita sudah ada sistem ini, maka kita wajib berpindah kepada sistem yang Islamik. Kita wajib pindah. Kalau orang masih lagi ada alternatif pilihan untuk dia ni pindah kepada hak Islamik, tapi dia tak pindah dan dia tak berasa gapa-gapa, kita kata orang ni kalau hati dia hati mati. Sebab dia tak rasa lagi bila dia buat hak sistem riba, dia masih buat lagi riba, dia tak rasa riba tu berdosa, riba tu haram, akan dapat seksa Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat seksa. Kalau dia tak berasa, maknanya hati dia mati. Ini hamba nak buat contoh supaya kita nak faham hati mati. Kita tak berasa hati mati ni. Tetapi dengan perkara-perkara hak lagu saat ni berlaku, itu seolah-olahnya hati kita mati. Sama juga kita ni pakat mari dengar ceramah belaka, dengar mari kuliah belaka. Ustaz-ustaz kita berbaca lah hadis-hadis dan sebagainya. Dosa besar. Tapi kita dengan mudah-mudah saja kita mengumpat. Apa makna dia? Bila kita tahu dengar dah bahawa hak diberitahu dah kita ayat Quran pun ada, hadis pun ada tentang dosa mengumpat ni. Dan dosa mengumpat ni ada azab dia sekian-sekian di akhirat nanti. Diberi contoh pula, ada hadis pula cerita azab lagu mana ngumpat ni. Tiba-tiba bila kita balik, seolah hati kita mati. Kita tidak berasa dengan balasan azab yang Allah sediakan kepada kita nanti. Seolah tak takut gapo. Maknanya kalau orang tak berasa gapo satu, supaya budak lah. Budak kecil mari rimah depan dia pun tak berasa gapo. Sebab perasaan dia tak ada. Perasaan takut dia tu tak ada. Perasaan budak ni, hak dia adanya ialah antaranya bila dia sejuk, bila dia lapar. Tu je. Dia lapar, dia teriak. Mari beri susu, dia senyap. Lepas tu dia teriak, dia lapar, dia teriak. Itu je budak dia reti. Lapar kenyal saja. Mungkin lain ni tak apa, marilah ular tepi dia, dia tak apa. Marilah kalau jeking, dia tak lari supaya kita, dia tak tahu gapo pun. Seolah kita lagu tu. Maknanya hati kita mati. Jadi kita nak supaya kita rasa. Hamba royak lagu ni, pesanan ni kepada hamba sendiri, kepada kita semua. Supaya kita rasa apabila kita melakukan dosa-dosa ni kepada Allah, kita kena berasa. Sebab itulah kita nak kena dengar semua dosa-dosa ini kabair. Mungkin ada satu kuliah nanti ustaz mana-mana akan mari baca kat kita ni kitab Al-Kabair. Kitab mengenai dosa-dosa besar. Puluh-puluh bahkan ratus-ratus dosa besar saja. Puluhan bahkan ratusan dosa besar saja. Supaya kita akan berasa bila kita nak melakukan dosa besar, hati kita ni akan rasa takut. Maknanya hati kita hati yang masih sehat. Tapi kalaulah melakukan dosa besar, hati kita tak berasa apa-apa, maknanya hati kita hati yang sudah mungkin bukan lagi tidak sehat, tetapi hati kita sudah mati. Walaupun dia tahu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dimarah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa huwa la yubali. La yubali maknanya dia tidak peduli. Okey, bahasa Arab dia kata la ubali. La ubali maknanya aku tak peduli. Fala yubali idza faza bi syahwatihi wa hazzihi. Apabila dia ni dapat saja hak mana nafsu syahwat dia nak, kendak nafsu dia nak, hak mana rasa-rasa hak dia tu dia dapat, cukup. Dan dia tak hiraukan, dia tak pedulikan sama ada dosa dan sebagainya. Radiya rabbuhu am sakhita, sama ada Tuhannya Allah SWT tu radiya, redha ataupun marah, maka dia tidak kira. Maka kalaulah kita berada dalam hati yang lagu tu, hati kita ni telah mati. Begitu jugalah sahabat-sahabat sekalian, ibu bapa sekalian, muslimin muslimat sekalian, kita ni hamba rakyat sama dah. Kita bila kita mengaji sampai tahap kita baca tasawuf ni ataupun tazkiyatun nafsi ini, kita bukan lagi bercakap pasal kelas E, kelas D, kelas C. Kita kelas B pun kalau boleh kita tak C, kita nak kelas A. Kita nak barang ni barang A. Kita nak bercakap ni pasal A. Kalau syurga, kita nak syurga Firdaus. Kita nak hak tu. Kalau buat cakap hak biasa-biasa, beres belakang dah, tak ada masalah. Bila kita dah lesar bab semaya secara syariatnya,
Dan dia 13 rukun tu secara syariatnya telah lepas dah. Hati kita ni bersama Allah ke tak bersama Allah, kita tak kena fikir dah. Besar belaka dah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ambil daripada segi, kita tengok pakai spek kacamata tasawuf, akhlak, dalam hati, kita tak sapa lagi. Hak tu hak kita nak bicara ni. Supaya bila kita balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan jumpa dengan solat kita yang syariat itu saja, tapi biqalbin salim. Dengan hati kita pun sejahtera, hati kita pun molek. Kalau bab niat kita pun comel, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Kalau hati kita hati yang hidup, hati yang sejahtera. Bukan balik dengan hati yang sakit. Ya. Dia soalan kita ni pasal hati, akal, dia tiga tu sebenarnya dia berkait belaka. Okey. Dia ada hati, ada akal, ada nafsu. Jadi tiga ni dia cinta tiga segi ni. Dia cinta tiga segi ni. Antara hati, antara akal, antara nafsu. Sebab itulah kita hak ni semua ni adalah package built-in. Allah Ta'ala buat dah pada setiap orang manusia ni jadi manusia, dia jadi tiga perkara ni. Setiap orang apabila Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, tiga perkara ni ada pada manusia. Binatang tak ada. Binatang tak cukup. Binatang dia ada hawa nafsu, dia ada nafsu. Dia ada juga otak dia, tapi dia tidak ada akal. Dia juga ada hati. Binatang pun teriak. Maknanya ada hati nurani dia juga. Ada rasa kesian, ada rasa sedih, rasa sejuk, getar, ada juga dia. Tetapi akal tak diberikan kepada binatang. Tapi kita manusia ini, Allah Ta'ala buat kita ini dengan tiga perkara ni ada selalu dah. Buat sekali selalu dah. Tak kena install hak baru ni. Tak kena download application hak baru ni. Dah ada dah pada manusia. Bila ada kepada manusia, akan berlaku melalui proses kehidupan ini. Hak sebenarnya paling atas akal. Hak paling bawah sekali nafsu. Hati yang akan mengendalikan di antara akal dengan nafsu. Tetapi terbukti daripada kehidupan manusia ini, akhirnya manusia ini kadang-kadang hati ini juga tak boleh nak mengawal akal. Dan juga tak boleh nak mengawal nafsu. Tak boleh jadi pengadil juga akhir-akhirnya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil, dia turunkan kepada kita hak luar daripada tiga perkara ni, iaitu yang kita namakan sebagai syariat. Sebab itulah Allah buat turun syariat. Bila nama syariat, iaitu Quran, hadis, ulama. Itu ijma' para ulama, dan begitu juga dengan qiyas. Bila kita kembali kepada syariat ini, maka sama ada yang mengikut akal ke, sama ada yang mengikut nafsu ke, sama ada mengikut hati ke, selagi mana tidak mengikut syariat, maka terbatas. Contohnya kalau kita katalah, macam tadilah kita kata orang minjai tadi, kalau kira pitih, tak nak sabar kita pinjai pitih dengan tak ada apa-apa, mesti ada. Itu akal kita kata. Tetapi Allah SWT dah menetapkan bahawa jangan ada riba. Riba ni sehingga menindas. Sebab itulah lah ni kadang-kadang kita ambil, kalau lah orang minyak, yuran pengurusan. Nama dia yuran pengurusan. Sebab kalau ambil atas nama tambahan duit kepada hak dia beli barang, saat ni gegar barang, jadi riba. Maka dia ambil sebagai yuran pengurusan. Sebab dia kena bayar api, dia kena bayar staf dia kena bayar duit dia dan sebagainya. Jadi semua tu dia kena ada bayaran-bayaran dia, kena ambil bayaran. Tapi bayaran saat ni bukannya bayaran tambahan kepada hak dia berhutang. Asas dalam agama kita, amal balik pada tadi, dalam riba itu asasnya penindasan. Ini ada berlaku ni. Dalam masyarakat kita ada berlaku. Amal cerita ni cerita benar berlaku. Dalam satu kampung ni, ada orang miskin nak pergi minjam dengan orang kaya. Orang kaya ni dia tak bagi duit kepada orang miskin. Gapa dia orang kaya ni kata ke orang miskin? Ni hak amal dengar cerita yang diceritakan sendiri oleh masyarakat. Bapa orang kaya ni tak sewi ke orang miskin ni berhutang. Contoh. Ayat dia tu daripada mulut dia, dia kata, gapa dia kata?
Mu nak bayar bila? Ayat dia mu nak bayar bila? Orang yang berhutang adalah orang yang tidak ada duit. Bila orang berhutang tak ada duit, dia pergi berhutang sebab dia nak guna duit. Bila dia dapat duit, dia menggunakan duit. Sedangkan dalam masa tu memang dia tak ada duit. Dia nak ambil duit mana dia nak bayar hutang? Maka kalaulah kita pertama tahap boleh menolong, membantu orang ni hak tak ada duit ni menguruskan hidup dia dengan duit dia, situ pun sudah cukup dah. Tapi kalaulah dia menambahkan lagi, kalau berhutang 5,000 pun per tahun tak boleh bayar, kalau 5,500 kau tak boleh bayar. Sebab itu dalam agama kita, kalau kita meneliti lagi kepada urusan contohnya riba ini berlaku lagu mana, jangan ingat piti saja. Orang zaman dulu pajak derian, pajak moteh. Orang zaman dulu bergadah. Dalam pajak majak, dalam bergadah ada boleh berlaku riba. Kita tak ada piti, kita nak pergi berhutang dengan orang kaya. Orang kaya beri pitih kita berapa? Contohnya 10,000, kita letak cagarannya tanah setengah hektar. Zaman dulu ni, zaman dah ni orang pahal dah. Zaman dulu kita pergi letak cagaran tanah dia ada setengah hektar. Setengah hektar masa tu harganya 30,000 lah kita kata. Harga 30,000. Tanah ni masa kita gadah ke dia ni, cagaran tanah saat ni kita berhutang pitih, cagaran tanah saat ni tanah tu harga 30,000. Tanah tu nya ada contoh, ada tumbuhan yang boleh hasil. Contoh adanya. Bila kita gadah ke dia, bila kita cagar kepada dia, kita mencagarkan tanah kepada dia. Bila mencagarkan tanah kepada dia, hasilnya adalah hasil kita. Kita kena fikir macam mana Islam fikir. Kalaulah kita ambil pitih dengan dia berhutang, tanah ke dia, sedangkan skalanya boleh hasil daripada juannya, tiba-tiba nak juannya pun tak boleh jadinya dia. Berhutang pitih tak ada pitih. Berhutang sebab berhutang sebab dia tak ada pitih. Hak mula teka adanya boleh jual mula pun tak ada pitih. Ni tanah dengan nyonya sekali pas kenya pun tak boleh nak ambil sebab kena dah jadi cagar. Sebenarnya hak mengke cagar tadi tak boleh ambil pun walaupun sebutinnya. Kalau ambil saja dah jadi riba. Sama juga dengan tanah padi. Kalau ambil sebutir padi pun dah jadi riba. Sebab dia ambil lebih daripada hak betul, sedangkan itu cagaran saja, bukannya sebagai ganti. Maka berlakulah zaman dulu banyak. Amba minta maaf mau sebut ni kalau terkena mana-mana. Zaman dulu ramai orang yang hak kena nyaknya. Dia nak pitih ni, contohnya lah kalau pitih 10,000 lah ni kita nak berhutang. Kalau kita kena cagar barang go 30,000, agak-agak nyaknya ke tak? Memang nyaknya kan? Tapi dah tu dah kita ada. Tanah sekeping ni je ada. Maka gilah cagar dengan tanah saat ni 30,000. Bila tak boleh bayar, hak riba saat ni perkara berlaku. Hak lagi berlaku zaman gitu, berjanji 2 tahun tak boleh bayar, ambil tanah. Janji 3 tahun tak boleh bayar, ambil tanah. Sebab itulah Islam ni haramkan riba. Nombor satunya kerana penindasan kepada orang tak ada. Dia nak bayar hutang tak boleh, akhir-akhirnya hak mana dia ada pun kena ambil ke orang kaya. Itu penindasan yang berlaku. Sebab itulah dalam masyarakat kita, akhirnya Islam mari mengharamkan riba. Jangan berlaku riba. Sepatutnya orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan harta ni, tahniah lah. Amba tengok kalulah kita lah di masjid kota kita ni ramai orang senang. Kesenangan yang Allah Taala beri kepada kita nama harta. Harta ni semua yang kita miliki kita nama harta. Tapi berapa banyak harta yang kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bernasib baik seperti kita. Berapa ramai orang yang merasakan bahawa ni hak aku. Dah aku cerdik, aku boleh kerja, aku boleh gaji besar.
Dah aku ngaji mula. Dah mu tak ngaji mula, maka mu tak boleh kerja, maka mu tak nak pitih, mu sesak. Aku ni Tuhan aku cerdik, aku ngaji, maka aku jadi boleh kerja besar, boleh gaji besar, aku jadi orang kaya. Apa dalinya? Mu susah dah ni, aku senang. Apa dalinya? Dia kata. Adakah kita mempedulikan nasib mereka ini? Sedangkan harta yang kita sebut sebagai harta ini, al-malu malullah. Harta milik Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang merasakan harta tu milik dia, silap. Lepas tu boleh nak orang lain pergi ambil, tak boleh. Ambil hak orang lain tu curi, dosa, tak boleh ambil. Walaupun harta kita, tapi kita yang Allah Ta'ala berikan kepada kita inilah kita kena faham bahawa wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta dan juga bagi orang yang tidak bernasib baik. Kalau kita nak jadi orang yang terbaik, kita cari orang yang tidak bernasib baik ni. Kalau kita nak jadi orang terbaik, kita cari orang siapa dia yang kita nak tolong ni. Bukan nanti orang mari nak minta tolong dengan kita. Agak-agak mana mudah? Kita pergi cari orang sesak nak pergi ke dia, ataupun nak tunggu orang sesak mari minta dengan kita. Kita tahu dia sesak. Dia tahu kita kaya. Dia nak mari minta dengan kita ni lebih mudah ke, ataupun kita nak pergi ke dia lebih mudah? Kalau dia tahu kita kaya, dia sesak, tentu dia tak mari minta dengan kita. Patutnya minta dengan orang kaya lah, tak kena minta sama-sama miskin. Tapi bila dia nampak kita kaya, dia sesak, dia tak mari minta dengan kita. Maka kita inilah sepatutnya yang pergi kepada dia. Benda ni berlaku banyak dah. Alhamdulillah dah ni, tahniah, dermawan ramai dah ni. Ramai ada orang hartawan dah ni yang turun pergi cari orang fakir miskin, orang asnaf, anak-anak yatim, armalah, orang susah, pakat cari pergi bantu. Itu yang sepatutnya kena berlaku. Barulah nampaknya, barulah terbuktinya mereka ini sedar bahawa dalam harta mereka ada hak kepada orang-orang ni. Tapi berapa ramai? Berapa ramai? Contohnya lah aktiviti masjid kita. Aktiviti masjid kita bila kita memungut derma daripada para jemaah kita, bukan semata-mata jemaah kita hamba yakin hak bubuh dalam tabung kita dia tidak nawaitunya akui ini untuk aktiviti ni masjid saja dak. Bukan kata ni aktiviti boleh puasa saja nak pergi kata email, aktiviti boleh ni saja nak pergi kuliah ke ustaz. Dak, bukan hak tu niat dia. Niat dia pergi ke masjid, masjid gunakanlah duit ini untuk khairat dia. Maknanya kalaulah kita mendapat duit yang banyak, macam PKP baru ni lah, kita cari orang-orang yang memerlukan itu, kita bagi kepada mereka. Itu menampakkan bahawa kita dah agihkan hak mana daripada orang kaya, kita sapa kepada orang miskin. Lagu tu patut berlaku dalam masyarakat. Kalau kita tidak boleh nak buat sendiri, ada orang buat sendiri, ada ustaz-ustaz kita buat sendiri, orang terajuk pula. Nah, ustaz kita buat sendiri, pergi cari orang miskin itu, cari orang miskin sini dah. Nya terkajuk ke orang pula, dia kata nak sahur lah, ambil gambar lah, ambil video lah dan sebagainya pula. Ramai orang lagu tu. Ramai orang lagu tu. Orang buat drama pun ada baru ni. Dalam TV yang mau tengok drama. Orang tak kenal dia, dia duduk di bandar, tiba-tiba berasa nak balik kampung, dia balik kampung, dia buat kerja sendiri kampung. Dalam drama ni pun cerita sebenar asalnya. Dia mikir aku buat drama Dia kata nak suruh kita ni mudah faham. Drama ni mudah faham ke? Maka akhirnya orang kampung tak kenal dia, pakai duk hina dia, dia kata duduk bandar, dia kata balik kampung mestilah hilang kerja, kau kena buat kat orang lah gapo. Orang pakai kata belakang dia. Satu hari jumpalah orang yang duk mengata-mengata ni, jumpa bandar dengan orang hak kenal dia ni sebenarnya dia ni dia kata Allah jumpa mujulah jumpa sini lama tak ada nampak, dia kata gimana, dia kata orang pun kejut lah dia dengar, dia kata mu kenal mana orang ni? Kenal mana dua ni orang tanya tak? Dia kata buat apa tak kenalnya, dia kata dia mula duduk bandar, separuh gaji dia tak ambil. Dia kerja besar, separuh gaji dia tak ambil. Separuh dia gunakan untuk dia, separuh dia akan berikan fi sabilillah. Separuh gaji dia. Lepas tu separuh gaji dia buat apa? Rupa-rupanya separuh lagi gaji dia hak dia ambil ke dia saat ni untuk mak dia kampung.
Akhir-akhir dia balik duduk dengan mak dia. Di atas ke mak dia, kapur mak, buatlah gapo-gapo kapitih ni mak buatlah gapo-gapo khairat di kampung pula. Tu cara hidup dia kata. Dan amba yakin dalam masyarakat kita sudah ramai ada orang lagu ni. Sebab itulah pengaruh filem ni dia terfikir nak buat drama. Ada dalam masyarakat kita yang lagu tu tahniah, alhamdulillah. Sebab itulah kita kena minta jadi kaya. Bila kita ngaji dah lagu ni, hati kita jadi comel, ikhlas molek ni, kita berdoa pada Allah Taala biar kita kaya lah. Orang-orang yang kita faham lagu ni, orang faham lagu ni, biar kaya je lah. Sebab kaya dia akan sapa kepada orang miskin. Orang yang mana kaya dah tu, kita mohon mereka ini dengarlah kuliah-kuliah seperti ini. Supaya akhirnya mereka sedar dan akan sampai kekayaan mereka tu kepada orang yang memerlukan dan juga orang miskin. Ini yang sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Maka dia ini dia kata fahuwa muta'abbidun li ghairillah. Apabila mereka ini ikut hawa nafsu, maka mereka ini menjadi hamba kepada yang selain daripada Allah, iaitu hamba kepada hawa nafsu sahaja. Kalau dia nak, dia taksir pun, dia marah, dia suka pun kerana hawa nafsu dia. Kalau dia memberi pun beri juga kerana hawa nafsu dia. Kalau dia tak beri pun tak beri juga kerana nafsu dia. Maknanya segala tidak tanduk dia dikawal oleh hawa nafsu dia tadi. Hak tiga serakah yang ada pada kita tadi. Kadang-kadang tunggu akal sikit, kesian, ada hati kesian bui. Tapi kadang-kadang kalau tak siap bui, tak bui. Walaupun apa orang minta lagu mana pun tak bui. Kan kita ramai ke orang mari minta dengan kita, kita hamba. Kadang-kadang kita tak berasa apa-apa pun kita hamba dia. Kita ada. Tapi semata-mata kerana kita ni letak pada dia. Oh, mari minta dah kita kata. Padahal dia minta hari ni 5 riyal kita bui, dia minta esok 5 riyal pula kita bui. Tak jejah pun hak kita kalau kita bui. Tapi mari dalam hati kita ni, kita mari bakit. Oh, mari minta dah. Hari ni mari minta pula. Dia minta pula mari hari ni sebab dia tak ada. Kalau dia ada, tak mari minta dengan kita. Allah nak uji kita dengan dia. Kita nak bui ke kita tak siap bui? Kita sayang ke tak harta yang Allah Ta'ala bui pada kita ini mengalir ke tidak kepada orang yang memerlukan itu? Fahawahu asirun indahu. Maka dia melebihkan hawa nafsu dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lebih dia sayangi daripada keredaan Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi, ada sikit lagi perkara ini insya-Allah. Dia berkaitan dengan orang yang hatinya sudah mati. Jadi kita berdoalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita ni hati yang hidup. Hati kita hati yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa juga kalau kita diberikan dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun kita akan infakkan itu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memandu jalan kita ini kepada jalan yang benar insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberkati hidup kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.